Dengar. Dengar. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Untuk orang yang baru mesti terkejut. Kenapa selamat pagi? Okey, dalam Prudential kita always selamat pagi. Sebab apa? Bila selamat pagi ni semangat. Fresh. Okey, so jangan terkejut. Bukan salah. Bukan saya tersalah. Okey, so apa khabar semua? Baik. Sangat baik. Amat baik. Yes. Okey, Prudential Tajahau. Yes. Tak ada non-Muslim juga kan? Kawan saya tu, okey. So dia tahulah, dia terkejut saya boleh bahasa Chinese kan? Mandarin. Okey. Prudential Nalama. Halo. Oh, yes. Okey. So dalam Prudential ada pelbagai bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Chinese semua ada So sebelum saya mulakan, saya nak perkenalkan lah Okey, saya nak discuss lah, bukanlah kita nak kita ni hanya santai-santai je. Kita tak ada straight macam terlampau serius ke bukan Kita just santai-santai sembang mak-mak gitu, sembang bapa ayah-ayah kan. So kita sharing idea malam ni. Okay, balancing career and family. Itu tajuk yang saya pilih. Lepas discussion dengan bos, dengan leader semua, apa saya nak bawa tajuk malam ni. So saya pilih balancing career and family. Disebabkan masa saya join jadi agent, saya dah ada anak 3 orang. Okay, anak 3 orang tau. Bukan seorang, bukan 2, tapi 3. Masa tu masih kecil-kecil lagi. So saya akan cerita macam mana saya balance saya punya career dan juga family. Okay, so next slide. Okay, so saya introduce saya punya diri. Okay, nama diberi Sharifah Puteri Fairuz binti Syed Rahman. Tadi tu adik-adik saya kan, yang Ipin ni tak apa kenal tu kan. Tu adik saya. Okay, Sharifah Puteri Fairuz binti Syed Rahman tapi panggil Syah sahaja. Panjang punya nama panggil Syah sahaja. Ada yang panggil Put, ada yang panggil Fairuz, ada panggil Nana. Nana tu dalam family lah. Okay. So lahir pada 7 Januari 1986. 7 Januari 1986. Okey. Perhatikan, dengar betul-betul, ingat. Nanti kita ada question. Okey. So saya berbintang Capricorn. Saya dilahirkan di Hospital Besar Teluk Intan. Saya dilahirkan di Hospital Besar Teluk Intan. Okey, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Masa tu mak saya berjalan lah. Mak saya macam saya lah. Walaupun perut dah besar, nak berjalan juga. Bila berjalan terberanak dekat Hospital Besar Teluk Intan tu. Jadinya saya lahir kat sana tapi besar di Kuala Lumpur lah. Okey, adik-beradik saya adalah, saya nombor 1. Okey, nombor 1 daripada 5 plus 2 siblings. Mesti pelik kan? Juju Wongkang kat tangan kenapa? Ada soalan ke? Tak ada? Okey, tak apa. So soalan nanti kita next Saya nak sulung lah daripada 5 plus 2 sibling. Apa maksudnya? Saya explain kemudian. Okey, so next. Saya ada one big happy family. One big happy family. Ini family saya. Ramai kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okey, 5 orang seperti yang mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahulah. Saya ada ibu bapa kandung dan juga ibu bapa tiri. Ayah saya divorce, so dulu pun dah kahwin lain. Okey, adik-beradik seibu sebapa saya ada di atas ni. Yang 4 perempuan, 1 lelaki tu kan? Itu adalah adik-beradik seibu sebapa saya lah. Saya nombor 1. Ini ramai perempuan. Okey, maknanya yang kedua, mak saya dengan bapa tiri ada seorang anak perempuan. Ayah kandung dengan ibu tiri ada seorang perempuan lagi. So tu saya kata saya ada one big happy family lah. Okey. Inilah saya punya family sekali dengan ipar 2, Ibira semua kan. Alhamdulillah family saya walaupun mak ayah saya dah divorce, kami masih boleh beraya bersama, kunjung-mengunjung, tak ada apa-apa pergaduhan. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat yang tu. Okay. Okay, so next, ini adalah my small family. Okay, saya tadi ramai perempuan. Sekarang ni Allah kurniakan saya 3 orang anak lelaki.
Okey, 3 orang anak lelaki dan baru-baru ni alhamdulillah saya dikurniakan anak perempuan yang kita kiranya macam dipanggil sebagai puteri yang dinantilah. Dah 10 tahun saya menantikan seorang bunga. Kan? So saya maknanya saya ada 4 orang anak lah. Okey, 4 orang anak dan suami satu je lah kan. Suami saya yang sebelahnya pakai spek ni lah. Okey. So next. Saya bersekolah di Tarikat Islam Al-Falahiyah. Boleh dengar suara saya? Tadi ada. Boleh. Dia sekolah Oh dia. dulu tahun 92. Oh. Okey. Kenapa? Okey tu. Ada yang ni lupa nak mute tu. Okey tak apa. Saya bersekolah di Sekolah Tarikat Islam Al-Falahiyah. Okey, ni sekolah tarikat saya lah. Tapi alhamdulillah saya punya klien dekat sini adalah 50% daripada kawan saya ni adalah klien saya. Kami ni berkawan daripada tadika sampai dah sekarang ni, sampai dah besar ni. Syukur sangat-sangat. Memang yang lain tu saya tak jumpa. Tapi dia kebanyakan saya dah approach lah. Okey. Itu kita nak berkawan daripada kita kecil sampai kita besar. Kemudian ini adalah sekolah rendah saya lah. Sekolah rendah Jalan Sungai Besi. Okey, di dekat je dengan rumah saya ni. Kalau yang tahulah. Dia ada 2, satu SK Sungai Besi, satu lagi SRK Jalan Sungai Besi macam tu. Okey, ni sekolah rendah dan next ini adalah sekolah menengah. Ni sekolah menengah rendah tau. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Pudu. Okey. Sekolah Menengah Perempuan Pudu ni adalah perempuan sajalah, dia tak ada lelaki. Okey. Sekolah ni terkenal dengan acara hoki dan juga cheerleading. Cheerleading kalau siapa tahu kan. Okey. Sekolah ni pula yang nampak macam rumah ni kan. Rumah ni adalah kelas saya. Nampak rare kan? Kelas saya adalah rumah. Sebenarnya sekolah ni dah lebih pada 100 tahun lah. So antara sekolah yang tertua dekat Kuala Lumpur ni. So ini adalah sebenarnya rumah pengetua. Pengetua dah tak ada. So kita jadikan kelas. Kelas kita banyak. Satu tingkatan ada 11 kelas. Okay, so next. Ni apa secondary, maksudnya lepas saya dah masuk sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 3, saya masuk asrama. Lepas tu saya masuk teknik lah. Siapa yang sekolah teknik dulu, saya berada di Sekolah Teknik Teluk Intan. Saya dah ambil course agroteknologi. Masa tu saya tak tahu pun apa maksud agroteknologi ni. Sebabkan nama dia sedap, saya apply dapat. Alhamdulillah. Masa saya di sekolah Kuala Lumpur, saya ambil course accounting. Saya dapat sains tulen tapi saya tak nak sebabnya ada admit kan. Kita ni orang kata tak pandai mengira. Tak pandai mengira tapi duit kita pandai kira. Pak kata bos lah. Jadinya saya keluar sebabnya saya nak masuk asrama. Dalam teknik ni saya ambil course sains tulen juga. Dapat kelas sains tulen, ada admin, ada account. Dua-dua saya dapat. Maknanya benda yang kita tak nak tu lah akan dapat. Benda yang kita kadang tak suka tu lah kita akan dapat. Hati-hati ya. Okey. So kat sini saya aktif dalam kadet remaja lah. Kadet remaja, silat dan juga hiking-hiking ni lah. Nak panjat gunung. Kalau gunung kat Bincang tu, gunung apa? Bincang apa lagi kat dekat Cameron Highland kan? Dah beberapa kali lah saya naik. Dulu saya aktif lah, sekarang kurang lah kan. Okay. So next, saya sambung belajar di College Politek Mara Kuantan. Okey, kalau dulu orang panggil YPM, sekarang KPTM. Okey. Di KPTM ni saya ambil course accounting lagi. Nampak? Ini pak cik saya yang sebenarnya yang bersambung belajar ambil accounting bagus semua ni. Okey, saya pun ambil lah. Okey. Ambil, alhamdulillah course pun dalam pelajaran ni, dalam pelajaran yang saya ambil ni ada satu je course yang saya tak berapa berkenan. Okey. Course tu adalah company law. Okay, company law sebab yelah bila company law kena ingat akta, kena ingat case, apa lawan apa semua kan, kena ingat section. So saya macam tak minat sangat course tu sampai saya kena panggil dengan lecturer lah. Result drop kan. Tapi bukanlah fail, bukan. Tapi end up alhamdulillah saya punya result okey. Pinjaman mara saya pun dah habis bayar daripada 32,000. Saya bayar 6,000 saja. Disebabkan oleh pointer lah. Okey, alhamdulillah sangat. Okey, kemudian bermulalah alam pekerjaan. Okey, di sini. Ini adalah company saya. Okey, company Maxland M ni berada di Bangsa. Kalau siapa tahu, Bangsa ni dia terkenal dengan rumah yang dijadikan office.
Kalau pernah siapa lalu kat tepi jalan tu kan, dia rumah banglo, banglo semua dijadikan office. So ni antara rumah antara office saya yang memang saya sukalah idea konsep dia semua kan. Saya bekerja sebagai company secretary kat situ. Saya course accounting. Actually kenapa saya dah jadi company secretary? Sebab masa saya praktikal, masa tu peak period. Peak period tu maksudnya nak submit account semua kan. Saya kena tolong bahagian secretary. So lama-lama saya tahu knowledge sebagai secretary je. So saya apply kerja pun company secretary dah. Okay. So ni antara tugas-tugas saya dah ni. Apa yang saya kena liaise dengan siapa? Lembaga hasil, SSM, My IPO. My IPO ni adalah untuk kita daftar trademark. Contohlah saya nak daftar trademark cek buta kafur. Boleh. Tapi lepas tu tak tahu lagi kan. Deal dengan kerja saya adalah untuk daftarkan company lah. Siapa nak buka company sendiri berhad, dia kena ada company secretary. Macam tu. So saya kena open lah. Okay. Tadi saya kata masa saya belajar dulu saya tak suka company law kan. Okay. Tapi bila saya masuk kerja, nampak tak buku biru tu? Buku biru adalah company law. Jadinya saya jumpa balik apa yang saya tak suka dalam pekerjaan saya. Nampak saya kata jangan tak suka sangat benda tu, sangat-sangat sebabnya kita akan jumpa selalu. Macam kes sekarang ni lah. Okay, tapi alhamdulillah saya manage okay. Manage untuk company secretary saya okay, alhamdulillah tak ada masalah. Okay, so next. Ini. Nampak tak yang saya touch kat tu? Tulis tu sentuhan terakhir 6.59 petang pada 30/9/2015. Okay, itu adalah hari terakhir saya bekerja. Okay, hari terakhir saya bekerja dan saya masuk full time lah jadi ejen kan. Okay, dalam company ni saya tak ada masalah dengan bos, tak ada masalah dengan staff. Saya suka kerja saya. Rakan-rakan lain pun okey, tak ada masalah. Cumanya mungkin saya check something yang saya tak jumpa dalam masa saya bekerja ni lah. Okay, nanti saya ceritakan apa dia. Okay, so next step. Next slide, sorry ya. Okay, now masuk ke Prudential pada Oktober 2015 sampailah sekarang. Alhamdulillah saya dah masuk full time masa tu. Okay, saya dah masuk full time. Okay, saya start jadi ejen. Okay, saya start jadi ejen melalui AFS. Apa AFS ejen ni? AFS ejen ni adalah financial scheme di mana kalau siapa-siapa yang nak jadi ejen, dia perlukan modal untuk bergerak, betul? So Prudential ni akan bagi kita modal lah. Masa ni saya memang 100% menggunakan financial scheme ni daripada Prudential ni untuk jalankan saya punya bisnes. Okay, masa tu saya ambil RM2,000. Okay, saya starting dengan RM2,000 ni, saya fully utilize RM2,000 ni untuk jalankan saya punya bisnes. Jumpa orang, cari klien semua kan. Inilah. Setiap bisnes mesti ada modal kan. Ini Prudential siap bagi modal dekat kita. Untuk orang-orang baru, kalau nak tahu apa benda AFS ni, nanti boleh tanya introducer masing-masing. Okay, so next. Okay, ini adalah sedikit saya punya pencapaian lah. Tak seberapa lah di Prudential. Tapi Alhamdulillah saya manage to achieve lah kan. Okay, ini adalah Prudential Wealth Planner pada 2016. Saya ceritakan sedikit sajalah. Okay, untuk next slide. Ini adalah trip. Okay, trip daripada Prudential. Saya suka sangat bila dapat kontes trip ke apa, saya sangat-sangat suka sebab apa? Treatment tu. Treatment Prudential. Ini adalah short trip tau. Dia bukan yang trip yang short trip lah, macam nak pergi Bandung. Ini salah satu lah, pergi Bandung. Ini pergi Shenzhen, China. Lepas tu ini cruise kan. Ini adalah short trip. Walaupun short trip, tapi dia punya treatment dia 5-star treatment tau. Bagi saya macam 5-star treatment. Sedangkan ada lagi trip yang lebih pada tu sebenarnya. Tapi bagi saya ini pun dah kira 5 star. Kita pergi sana tak payah fikir apa, just bawa duit makan saja dan enjoy. Ada setengah kita kerja, ada juga pergi trip kan. Tapi mungkin pergi sana sebagai kursus. Tapi ini tak. Kita memang 100% enjoy. Okay, enjoy. You dah pernah buat kerja pun semua dan dia pergi melancong. Pergi trip sana, pergi sini. Kita enjoy je. Okay. Okay, next. Ini beberapa gambar lah. Nampak tak gambar yang tidur-tidur semua tu kan? Ini
siapa-siapa yang masuk ni tak tahu bergambar, kaku ke kayu ke apa ke, don't worry. Dalam ni kita akan ajar semuanya. Bukan aja kita buat ajar sales, kita ajar macam mana nak OOTD. Nampak saya kat Hard Rock Cafe tu kan? Sebelum ni saya masih tak pandai sangat nak bergambar. Tapi sejak join ni, don't worry. Ada je orang yang, okay Syah, pandang kiri, pandang kanan. Sama lah dengan ni. Nampak? Dalam train nak pergi Hong Kong. Kita pergi ramai-ramai, macam kita, orang yang kita, macam tempat-tempat kita. Okay, pandang belah kanan, belah kiri kan. Yang saya ni yang dengan adik-adik kecil ni, ni tidur sebenarnya. Tapi buat tidur je lah. Nak ambil gambar pose cantik kan. Tak apa, itu kita ajar macam mana cara dia nanti. Okay. Okay. Nampak berapa gambar lah ni Bandung, di Hong Kong, ni pergi Shenzhen. Banyak lagi. Saya suka sangat. Kalau trip saya memang nak achieve. Okay. So next. Okay, sekarang ini adalah family saya. Okay, family saya ada ramai adik-beradik. Adik-beradik di Kajang, di Klang, di KT, di JB. Adik-beradik kita lah ni, cawangan-cawangan kita. Saya sekarang berada di branch Klang. Okay, yang gambar kecil, tak tunjuk gambar yang kecil yang belah kanan bawah ni kan. Ini adalah adik-beradik saya. Adik-beradik kandung lah. Okay, di branch Klang. Okay, sekarang ni kita dah makin membesar, Alhamdulillah. Makin growing. Nanti kalau siapa-siapa yang nak join saya, kita growkan lagi Klang. Kita nak lagi ramai yang join saya ni, yang join yang mana ajak-ajak introducer yang lain kan. Kita sama-sama growkan Kajang. Growkan Klang. Growkan Sagrup lah, senang. Okay. So next. Nampak? Bukan senang Bukan senang. Masa saya bekerja dulu, saya adalah senior secretary. Okay, senior secretary maksud dulu bila bekerja, bila kita senior, kita rasa macam kita tinggi lah kan. Kita suruh orang bawahan kita macam junior-junior buat kerja semua kan. Tapi bukan senang seorang yang rasa macam tinggi nak turunkan ego dia untuk edar flyers. Bukan cita-cita saya untuk menjadi ejen. Tapi dengan jadi ejen ni, cita-cita saya akan tercapai. InsyaAllah, dah step by step cita-cita saya tercapai. Okay, so ini adalah beberapa aktiviti saya berada dengan Prudential lah. Ni kita ada flyers lah, ada flyer di LRT, di masjid, di bazar Ramadan, ada buka booth dan juga ada satu kita buat talk di Jambatan Bomba kan, Pejabat Kerajaan kita buat talk. Okay. So next, ini adalah aktiviti saya dengan agensi lah. Nampak kita shopping. Jadi bos kata, jom shopping. Okay, jom. Kira macam masalah duit tu tak ada lah. Kan, dah pergi je shopping. Walaupun tak shopping, teman saja pun dah happy buat saya. Okay. Tapi yelah bila perempuan ni buat shopping ni, ada duit pun, tak ada duit pun jadi ada. Ada je slip mana tu kan. Okay, tu bila bos ataupun ajak test drive, kita ikut semua, support member-member. Okay, ni sikit lah pencapaian saya, tak banyak pun tapi ada. Okay, ini berapalah gambar saya dapat. Yang paling best ni lah, saya dapat 2,699 ni, saya dapat voucher Apple. Saya dapat ni So okay, untuk next ni berapa juga sikit. Saya nak cerita banyak lah kan sikit ni. Okay, ini dia. Inilah cerita yang saya nak ceritakan yang utama lah. Okay. Macam mana boleh terjebak dalam industri taraful ni? Okay. Saya ceritakan pada 2014 Pada 2014 macam mana saya terjebak ialah anak dan suami saya sakit. Okay. Anak dan suami sakit. Pada masa tu anak saya sakit, saya pergi hospital lah, pergi bagi kecemasan. Bila pergi berkecemasan, biasalah doktor bagi ubat, cek semua, dan suruh balik bagi ubat je. Okay. Dah 3 hari bagi ubat semua, tak baik-baik juga. Saya pergi sekali lagi, cuti kerja ni kan, pergi sekali lagi, doktor bagi ubat, kata boleh balik. Saya kata doktor tak nak ke dah orderkan anak saya. Sebab anak saya ni dah kurus macam ni dah. Saya kata kan, hati ibu kan. Okey tak apalah, kita wardedkan sekejap dekat bahagian emergency je. Okey, dia wardedkan 2 jam, dia masukkan air. Lepas pada tu, bulan berikutnya, husband dengan anak saya sakit yang dah gambar ni lah. Okey, bila sakit,
saya memang dah tak nak pergi emergency. Sebab apa? Kita faham hospital government ni dia utamakan orang yang lebih lebih kritikal. Yes, lebih kritikal lah kan. Setakat demam-demam biasa ni dia akan holdkan dulu. Ramai lagi orang yang lebih sakit kritikal kan. Okay, so kita faham. Jadi saya kata tak apalah, saya pergi bawa check ke hospital swasta. Bila saya pergi hospital swasta, doktor check, masa tu saya pergi Az-Zahra Bangi. Doktor check kata, okey, puan, suami dengan anak puan ni denggi. Okey. Dia kata denggi. Lepas tu doktor cakap saya, puan nak rawat di sini ke nak pergi hospital government? Saya kata, saya nak continue di sini. Lepas tu doktor kata apa tahu? Soalan pertama yang doktor tanya saya, ada medical card ke? Atau pakai cash? Dia cakap saya. Saya kata, masa tu saya tak tahu apa medical card, saya tak tahu sangat. Saya kata saya pakai cash kan. Lepas tu doktor macam muka dia macam, betul ke dia ni pakai cash kan? Muka muda-muda dia, mungkin dia orang tahu berapa kos kan. Saya tak tahu. Tapi saya adalah sikit simpanan. Okay. Saya pun tak apalah, saya pakai cash. Okay, dia pun rawatlah anak saya. Masa tu 5 hari 4 malam ke Az-Zahra Bangi kan. So treatment okey lah semua. Alhamdulillah lah, memang perfect lah treatment dia semua kan. Jadi saya pergi, lepas dah 5 hari 4 malam tu keluarlah bil. Okay. Bila keluar bil, bergema Okay. Hello, testing? Boleh? Okay. Lepas tu bila doktor dah check semua, dah 5 hari tu dia bagi bil. Dia bagi bil kan. Bila bagi bil, total bil dia adalah 6,000 lebih. Okey, 6,000 lebih harga rawatan anak saya dengan husband lah, 6,000 lebih. Masa tu saya ada simpanan 4,000 je. Lagi 2,000 saya tak ada. Dan saya kata, alamak macam mana ni kan. Saya kata dengan husband, terpaksa cakap dengan husband lah sebab kita memang tak ada duit kan nak bayar bil. Jadi saya kata pinjam. Saya pinjam dengan mak ayah lah. Boleh tak nak pinjam ni semua. Lepas tu dapat bayaran. Saya kata saya terpandang. Okay, sorry. Saya nak rawatan pantas je kan. Saya tak tekan pun ni. Pinjam duit untuk bayaran. Bayar bil. Lepas tu saya berbincang dengan husband. Rasa macam kos swasta mahal ni sampai 6,000 lebih. Saya rasa macam 4,000 saya simpan sangat sesah. Tapi saya habiskan macam tu je. Kan. Lepas tu satu hari saya nampak satu iklan dekat Facebook lah. Dia tulis, biar kami bayarkan rawatan hospital anda. Saya pun pergilah jumpa ejen tu. Ejen tu ejen kawan saya lah. Bila saya jumpa, saya kata dengan dia, apa maksud dia biar kami bayarkan rawatan hospital anda tu? So dia cerita medical card lah kan, dia cerita semua. Dia saya cakap dengan dia, denggi cover tak? Cat cover? Cover dia kata, warded kan? Okay. So ya Allah, aku dah habis 6,000 dah bayar ni cash. Jadi saya kata dengan dia, boleh tak aku nak jadi ejen? Saya kata dengan dia. Dia cakap, kau ni nak ambil medical card ke nak jadi ejen? Nak dua-dua. Kenapa kau nak jadi ejen? Sebab aku tak nak orang lain jadi macam aku. Saya kata tu aku baru kena 6,000 je tau. Kalau 60,000, 70,000, 100,000 macam mana? Nampak tak? Saya punya tu nampak macam klise nak tolong orang kan. Tapi itu sebenarnya saya punya niat utama saya. Sebab apa saya dah kena? Itu baru demam denggi je tau. Bukan sakit yang lain. Jantung ke, kanser ke, saya tak tahu, saya tak boleh bayangkan macam mana. Na'udzubillah kan. So itu adalah niat utama saya. Saya nak tolong orang supaya orang tak jadi macam saya lah. Okay. So berikutnya, bila saya dah jadi ejen. Bila saya dah jadi ejen, terjumpalah satu masalah di mana saya adalah sebagai seorang isteri, saya adalah sebagai seorang ibu dan juga saya adalah seorang bos. Bos apa? Ni bisnes saya kan? Macam ni saya nak manage. Dan dalam masa sama, saya tak nak abaikan anak-anak saya, tak nak abaikan suami saya. Dan juga saya punya bisnes lah. Okay. So yang utama adalah saya perlukan support system.
Ini adalah tangan saya anak beranak dengan anak saya yang kecil lah. Comel kan gitu. So saya perlukan support system. Support system daripada siapa? Yang utama sekali adalah daripada husband kita, daripada pasangan kita. Kalau suami, isteri lah. Kalau isteri, suami lah kan. Support sistem ni yang paling penting bagi saya. Okay, sebab sometimes ada suami yang tak faham kan kita bekerja. So tugas kita lah untuk fahamkan diorang. Macam mana kita dulu kena sit down. Saya sit down dengan husband saya, apa hala tuju hidup kita lah kan. Saya nak macam ni, saya akan busy. Okay, saya akan busy check client, saya akan busy booth, saya akan busy untuk edar flyers kan. Dalam masa sama saya tak nak abaikan anak-anak saya sebab anak saya masih kecil masa tu. Saya tak nak abaikan suami saya. Saya tak nak jual rasa terabai lah. Okay, apa yang saya buat? Okay, macam mana saya manage kan? Apa yang saya buat? Okay, ini saya bagi tahu pada yang baru nak masuk ke, dia terasa macam aku ada anak, macam mana aku nak buat ni kan? Kat dia orang masih berumah. Atau saya kena tutup ni. Sekejap bergema Okey. Okey, boleh. Okey, Syah. Okey, sekejap. Sekejap ya semua. Terganggu sikit sekejap. Alright, tak apa. So in case kalau ada any question, dah go through few slide. Okay. So kalau ada any question yang you all nak tanya, boleh dropkan you all punya question dekat chat room So nanti buat tu Q&A dan kita akan naik apa ni, kita akan jadikan slide. question tu dekat guest speaker kita lah. Okey. Okey, so saya boleh teruskan Okey, macam mana saya manage family kan? Okey, ini adalah support system. Pada yang isteri nak join tu, first kali kena sit down dengan suami. Okey, kena sit down dengan suami, bagi tahu apa yang saya akan buat. Mesti ada both. Okey, both kadang-kadang akan terkena pada waktu malam. So macam mana anak? Okey. So kadang-kadang kita balik lewat petang. Macam mana siapa nak ambil anak? Siapa nak hantar anak? So saya akan ceritakan apa yang saya buat lah. Okey. So next. Okay. First kali, kalau kita join ni, saya akan set 1 hingga 2 minggu awal punya schedule. Okay, schedule ni dalam kalau kita join, of course kita akan set. Okay, kita akan selalu call klien untuk buat appointment, untuk buka booth hari apa. Kan kita akan ada di punya schedule. So dalam seminggu tu saya dah tahu dah. Okay, apa sebalik malam bila, saya balik lewat petang bila, saya dah tahu dah. So apa saya kena perlu buat ni? Okay, apa saya perlu buat untuk saya tak nak anak-anak saya terabai tadi kan. Okay, apa yang saya perlu buat adalah lepas saya dah set dah 1 hingga 2 minggu awal ni, okay, saya dah tahu dah saya balik malam lambat ni, saya bagi tahu husband, saya inform dia, okay, B hari apa-apa sekian balik lambat, malam hari Jumaat balik lambat. So don't worry, makanan apa semua saya sediakan. Dengan cara apa? Okay, saya tunjukkan Next. Nampak? Okay. Mungkin bagi orang semacam ini saya beritahu ini bukan saya baru buat Saya dah lama, boleh tengok Facebook saya dalam Facebook saya dah ada benda ni lah kan. Saya pun sebenarnya tak sangka yang saya perlu sharing malam ni. So bila saya korek balik apa yang saya buat selama ni, apa yang saya buat untuk manage family. So saya terjumpa ni, memang saya buat benda ni. Okay. Bila saya dah tahu dah jadual saya pack. So saya akan buat macam ni. So ini adalah idea untuk orang-orang yang ibu bekerja juga tau. Okay. Betul. Saya buat dah siap-siap. Saya hanya nanti panaskan saja. Okay, saya pagi tu bangun, keluarkan, letak dekat atas kan, tak freeze kan. So saya kata husband saya, petang nanti panaskan je. Mungkin nak tambah telur ke kan yang husband saya boleh masak. Saya tak nak susahkan husband saya. Dalam masa sama saya nak anak-anak saya makan masakan saya. Kan, kalau hari Minggu tu saya pack siap-siap dah. Saya beli dekat pasar borong, beli pack siap-siap. Tapi saya perlukan kerjasama lah. Kerjasama daripada siapa? Daripada anak-anak saya tadi. Pada anak saya tolong saya, husband saya. Support sistem yang paling kuat adalah daripada husband dengan anak kita. Okay, saya pun packing semua siap-siap. Ini antara idea lah. Tips-tips yang saya nak kongsi tu lah. Okay. Kalau kata suami
tak bagi ke apa ke, don't worry. Awak sit down betul-betul, guna je magic word. Magic word kita apa? Adalah minta maaf, minta tolong. Dua tu. Minta maaf, minta tolong. Guna magic word. Kalau kita tu minta cakap betul, cakap dengan husband malam-malam tidur tu kan, sembang. Selalu heart-to-heart dengan husband saya waktu malam. Okay, bincangan dia, besok balik malam. Kalau saya pergi travel pun sama. Saya akan siap packing, siap-siap dah. 4 hari 3 malam. Okay, dah 4 hari punya makanan. Saya dah pack siap-siap. So that, saya tak abaikan anak saya, abaikan suami saya. Okay. So apa lagi saya buat? Okay, sebab ni saya tu beli masa ni kan. Okay. So apa lagi yang saya buat adalah, contohlah rumah kan. Mak-mak ni kan, kalau mak-mak ni dengan baju lah apa semua. Saya tak ada masalah untuk lipat baju Saya tak ada masalah untuk lipat baju. Sebab apa? Semua baju lepas basuh, okay, saya sidai pakai hanger dan daripada hanger keringkan. Daripada hanger tu juga saya masuk dalam almari. Nampak? Saya tak ada masalah untuk fikir nak lipat baju. Sebab apa? Perempuan ni biasalah kalau tengok rumah semak, mulalah kepala dia pun semak. Betul tak? Yang kata kita, suami pun tak nak kan. Tengok rumah semak ni kan. So saya tak nak environment tu ada. Okay. So itulah saya punya buat daripada mesin basuh tu, saya hangurkan, sidai dan ambil kering-kering tu masuk dalam ni. Memanglah nampak tak cantik sangat, tak ada lipat-lipatan kan. Tapi itu saya nak beli masa. Saya tak nak guna benda, masa saya pada benda yang tak mendatangkan apa-apa profit lah. Mungkin mak saya lipat baju tu 30 minit, saya boleh call client. Betul tak? Kalau ada lebihan, mungkin boleh pergi Dobi. Masa tunggu Dobi, saya boleh call client, saya boleh buat appointment. Nampak tak kat situ? Saya beli masa tu. Okay, dapat So berikutnya. Okay. So ini tolong jangan salah faham, saya tak kata sekolah government ni tak okey ke apa, bukan Ini saya buat sebab saya nak beli masa juga. Okay. Saya ada jadual. Okay. Saya dah kata tadi saya ada jadual. Seminggu awal, 2 minggu awal. So saya tak nak jadual saya diganggu. Diganggu dengan apa? Saya kena ambil anak, tengah hari nak kena dia kat mana, anak nak transit kat mana. Saya tak nak serabut benda tu. Sebab apa? Saya ada appointment. Saya ada both. Saya ada benda saya nak buat. Servicing. Banyak yang saya buat. Saya nak, macam mana saya kerja dulu 5 hingga 8. Okay? Macam tu juga sekarang saya buat. Saya tak nak ada gangguan. Nanti tengah hari saya balik nak kena ambil anak. Contoh. Okay? So saya kena fikirkan dengan husband saya macam mana saya tak nak kena balik ambil anak ataupun transit diorang, kena fikir diorang naik bas apa semua kan. So saya kata dengan husband, okay, kita cari solution adalah dengan saya hantarkan di private school. Private school tu adalah daripada pagi sampai petang pukul 5-6 baru boleh ambil. Sebab dia gabunglah 2 sekolah gabungan sekolah ni kan. Satu sekolah je. Saya tak payah fikir dia punya keselamatan, saya tak payah fikir dia punya makan minum. Sebab semua dah sedia. Cumanya kos dia akan tinggi lah. Bila kos tinggi, saya perlu kerja lebih. Saya perlu kerja lebih. Tapi kerja lebih tu saya yang kena buat. Okay? Saya tak perlu, saya kena fikirkan diri saya pula. Sebab tu saya perlukan orang yang jaga anak saya bayar dan saya bekerja untuk dapatkan lebihan tu. Kalau saya tak buat macam tu, orang yang beli masa saya. Okay? Orang yang beli masa saya. Sebab apa? Saya kena ambil anak, kena hantar anak, kena ganti tang, nak kena buat macam-macam lah. Saya tak nak macam tu. So saya fikir satu benda, macam mana saya nak beli masa dengan cara ni. Okay. Dan masa yang sama pun saya bersyukur sebab Allah bagi saya ketangkasan lah sebenarnya. Saya buat kerja memang cepat lah. Okay. Saya syukurlah benda tu, bukan yang jenis slow punya kan. Saya memang cepat tangkas. So sub-sui boleh siap lah. Macam tu Okay. So next. Oh sorry. Kan dulu kan. Okay. Okay, ini saya jumpa quote daripada Bos Zuhaimi lah, Bos Zuhaimi. Saya sometimes, tak semestinya setiap orang tu dia punya apa yang dia nak tu tercapai. Saya pun terfikir juga kadang-kadang ada benda yang saya tak capai lagi. Okay? Tak semuanya dream yang kita nak tu tercapai lagi lah kan. So saya terfikir kenapa tak capai kenapa masa saya berfikir tu kan, masa saya berfikir tu rasa macam kenapa yang tak capai lagi, aku tak cukup kerja keras ke kan. Macam tu saya fikir. Tapi bila saya ternampak yang Bos Zuhaimi punya quote ni, baru saya terfikir. Okey, saya bacakan sikit Dia kata, mampu memiliki bukan bermaksud layak memiliki. Kita mungkin mampu dari segi kewangan untuk membeli apa saja yang diinginkan. Contohnya kereta mewah, barang kemas dan jam berjenama mewah. Tapi persoalannya, layakkah kita? Okay, layak bagaimana? Sudahkah kita selesaikan perkara asas? Ibu bapa, pasangan dan anak-anak kita.
Sudahkah mereka mendapat kehidupan yang selesa dan berkualiti? Makanan yang sihat dan berkualiti? Pendidikan yang berkualiti? Jika sudah, alhamdulillah bagus. Tapi bagaimana pula dengan status kita? Ilmu yang dimiliki, cara berfikir, cara bercakap dan yang paling penting behavior kita. Sudahkah sampai ke tahap layak tersebut? Mengapa perlu? Kerana takut jika belum sampai ke tahap tersebut, sebaliknya pemilikan tersebut membuatkan kita lebih jauh dari Allah dan manusia dan akhirnya terjatuh. Na'udzubillah. Okey. Saya berfikir, mungkin sebab tu Allah tak sampaikan saya lagi apa yang saya nak. Sebab apa? Kena ingat 3 benda. Okey. Yang pertama, kalau Allah makbulkan doa kita sebab Allah sayang kita lah. Ya, sayang kita. Yang kedua, kalau Allah lambat makbulkan doa kita sebab dia nak uji kita. Nak uji kita ni bersabar ke tidak. Yang ketiga, kalau Allah tak makbulkan doa kita sebab Allah ada perancangan yang lebih bagus daripada doa kita. 3 perkara tu So bila saya dengar Abang Zuhaimi, saya terfikir, mungkin saya kata mungkin saya adalah di bawah. Maksudnya jika belum tahap itu, pemilikan tersebut membuat kita lebih jauh dari Allah. Saya berfikir macam tu. Mungkin belum sampai masanya lagi. Okey. Apa yang saya nak tu, saya tak cerita sekarang lah. Adalah saya punya dream tu. Okay, saya tak apa. Tapi saya bekerja ke arah itu. Okay. So, apa lagi? Next. Level of success. Okay. Level of success ni setiap orang kalau masuk, dia bukan terus sukses tu, tak ada. Setiap orang level success dia berbeza-beza. Ada yang masuk, pop, terus dapat Star Club contohlah kan. Terus berjaya, terus income dia terus naik. Ada yang slow sikit. Ada yang slow sangat. Okay? Kita yang tentukan kita berada di mana, cepat atau lambat. Tapi dia macam mana pun satu hari kita akan sampai kita punya sukses kita. Don't worry. Cumanya lambat atau cepat kita sendiri yang tentukan. Okay. Dapat So next. Okay. What changed me from negative to positive? Okay. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sebab once saya dah masuk join industri takaful ni kan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Okay, orang yang positif maksudnya apa tahu? Yang saya tak pernah serius masa saya bekerja dulu, kita adalah orang negatif positif kan. Tapi bila saya masuk join ni, saya sangat-sangat bersyukur sebab dia banyak merubah saya. Apa salah satunya ialah dulu saya selalu berfikir negatif tentang orang. Sikit-sikit negatif, saya tahu macam ni, adalah tu nak bagi derma menunjuk lah tu contoh lah kan, contoh kan. Tapi sekarang apa yang orang buat, saya akan fikir mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa dia buat macam tu. Mesti ada sebab kenapa dia buat macam tu. Mungkin nanti bila korang dah join, korang akan dapat apa benda semua ni. Apa yang saya sampaikan ni korang akan dapat. Okay. Yang kedua, cepat marah. Salah sikit marah. Betul. Dulu saya jadi senior secretary kan. Tak pula saya yang paling lama. Antara yang lama dalam company tu kan. Salah sikit marah. Tapi sekarang bila dah join ni, kita dah tahu dah. Kita kena sit and relax dulu. Okay. Duduk berfikir dulu. Nak marah kemudian lah kan. Kita tengok dulu. Okay, yang berikutnya suka mengarah. Dulu kan saya suka marah. Buat ni, saya nak benda ni atas meja saya esok. Saya tak nak alasan macam bos-bos sangat kan. Okay, so sekarang saya guna magic word jugalah, minta tolong. Bila orang kita guna magic word ni, minta tolong, minta maaf ni sangat-sangat berkesan tau. Orang yang macam tak nak pun jadi tak tolong lah, tolong boleh tak? Tolong aku boleh tak? Nampak tak? Magic word tu. Saya akan sentiasa minta tolong. Nak minta tolong apa-apa pun, minta tolong boleh, minta tolong. Dan berikutnya, kalau orang buat hal, saya akan reply message terus, marah terus. Kalau orang marah-marah ke, kita nak terus reply masa marah duit. Sebab apa? Kita tengah marah, nak marah balik. Tapi sekarang saya dah tahu dah taktik dia, bukan taktik lah. Dia punya cara dia, sertak handphone tepi dulu, redakan kemarahan kita tu, baru kita reply. Sebab ingat 2 perkara pula. Ada perkara lagi, 2 perkara. Jangan buat keputusan ketika marah. Yang keduanya, jangan buat keputusan ketika anda senang, sangat-sangat happy. Ingat 2 perkara tu itu yang akan backfire anda balik. Betul. Cubalah kalau buat. Tengah marah ni buat keputusan. Ataupun tengah happy sangat-sangat ni buat keputusan. Sabar. Relax dulu, sit down dulu, fikir. Okay? Berikutnya, cerewet. Saya dulu memang cerewet. OCD orang katalah kan. Cerewet ni macam apa tahu? Tak betul sikit je saya nak benda tu perfect. Kalau orang sekarang, kita fokus on coffee.
Tak, saya fokus on dua-dua, coffee and cup. Saya masa kerja dulu lah. Buat surat rasmi ke tak ada titik, reject. Tak ada titik je pun, reject. Tapi sekarang kita dah berkaul dengan orang-orang engineer kan, orang banyak background yang lain-lain. So saya tak boleh buat macam tu, okay? Saya bukan sebab saya secretary dulu kan, saya nak benda perfect. Tapi sekarang tak boleh lah, kena kurangkan lah, kita kena blend dengan orang ramai. Dia background dia macam ni, dia fokus on coffee je. Saya fokus on cup and coffee. Now kita akan fokus sikit-sikit je lah. Janji dua-dua tu bila blend jadi cantik. Okay, so berikutnya fikir masalah. Dulu fikir masalah, sekarang fikir solution. Dulu saya akan fikir masalah apa tau. Bila ada masalah je saya akan fikir. Sampailah jadi sakit kepala lah, fikir. Sedangkan bila masalah dah ada, fikir je lah solution. Betul tak? Kenapa kita nak fikir masalah tu lagi? Fikir saja solution. Benda dah jadi, tak ada buat apa dah. So apa solution kita ada? Kita fikir sama-sama. Kan? Masalah dah ada, dah terjadi. So solution apa kita boleh buat untuk baikkan balik benda tu? Apa? Okay. Tu antara yang merubah saya lah. InsyaAllah siapa yang join akan dapat, saya harap dapat ubah diri kita. Saya itu sangat ubah. Husband saya pun perasan benda ni. Okay. So next. Okay. Apa yang membuatkan saya terus kekal dalam industri ni? Saya yang kekal satu adalah well known. Company yang well known. Kalau kita nak cari medical card ke, nak cari apa-apa benda, kita tengok benda tu yang melalui kita kenal brand tu. Contohlah brand Nilofa, contoh kan. Brand apa lagi? Antara Nilofa dengan Nilafu, kan. Mesti kita jadi Nilofa. Kan. So kita well known tu lah tadi. Kita nak kenal. Nak kita punya brand kita dah establish lama dah, daripada zaman Titanic lagi. Okay. So itu well known. Dan kedua, income growing. Income growing maksudnya saya nampak saya punya income grow. Okay, cepat atau lambat akan grow. Tapi based on kita punya sales lah, base kita punya usaha lah. Kan? Takkan kalau kita nak growing tapi tak buat, tak growing lah juga kan. So income kita growing. Yang ketiga, unlimited income. Okay, kalau kita bekerja, kita punya income akan limit lah. Akan ada limitation kan. Tapi kat sini, don't worry. Kita boleh as high as you can. Berapa you nak buat. Tak ada aras yang boleh sekat kita. Buatlah berapa banyak yang kita nak buat. Income tu akan naik setiap hari boleh. Setiap bulan. Berapa kita nak. Kita je yang tentukan. Okay. Yang keempat, tiada stop. Ini yang paling saya suka. Okay, tiada stop. Saya pernah jual online. Barang saya jual baju lah masa tu kan. So jual baju online. Saya jual baju, masa tu stok, saya ambil stok lah. Dah habis duit beli stok kan. Tapi bila trend dah habis, saya terpaksa jual murah. Okay. Terpaksa jual murah, kadang-kadang terpaksa bagi free. Dah tak ada dah orang nak beli. Trend dah habis. Dulu trend macam mana kan, saya dah habis dah. Tiada stok. Saya hanya ada, perlu ada iPad dan juga handphone. Stok saya adalah apa? Ilmu saya. Stok saya adalah ilmu saya. Saya akan top up ilmu saya sajalah. Orang top up orang lain kan, saya top up ilmu. Saya ada ilmu, saya ada iPad, saya ada handphone. Itu cukup bagi saya. Kat mana-mana kita boleh closing. Okay. So next, sentiasa ada kelahiran dan kematian. Maknanya supply and demand lah. Kita akan non-stop. Benda ni akan sentiasa ada. Ada supply, ada demand. Sentiasa ada kelahiran. Apa yang kita boleh bagi pada kelahiran ni? Apa yang boleh kita bagi kepada kalau berlaku kematian ni? Apa yang kita boleh bagi? Okay. So boleh manage masa. Kena ingat boleh manage masa sangat-sangat. Kita takut ada orang salah faham. Okay. Bila join dalam bidang ni, sebab aku masa ni flexible. Tapi people come of time because of time, people go also because of time. Maksudnya apa? Dia terlampau. Masa dulu aku bekerja 5 bulan depan office, sekat kat office je. Sekarang ni aku kat luar, bebas, tak ada orang pun nak tengok. Kan? Aku relax je. Nampak? Itu akan kill you. Maksudnya apa tahu? You bebas, tak buat apa, tak ada orang manage you, tak ada orang tengok you. You buat kerja sambil lewa lah. Bebas boleh minum. Dia tak buat apa yang dia buat masa kerja dulu. 8 hingga 5, fully utilize apa masa tu. Okay? Ingat people come because of time, people go also because of time. Hati-hati. Manage masa kena betul lah. Okay? Dan berikutnya, positive people. Saya surrounding dengan positive people. Bila nak terasa, nak ternegatif, mesti ada yang kata, tak apa. Bukan ada hikmah tu, tak payah fikir tu. Mesti fikir positif.
Yes, sometimes tipulah manusia ni kadang-kadang semuanya positif, tak mungkin. Mesti ada sometimes kadang-kadang keluar negatif tu. Tapi bila kita bercakap dengan orang sekeliling kita, environment kita, tiba-tiba benda akan bertukar. Tak apa, jangan Syah, jangan macam tu. Tak apa, kita pergi positif je. Tiba-tiba klien buat hal ke apa ke, jangan begitu, jangan ke klien semua. Dia akan ajar semua tu. Sampailah satu hari, kalau you nampak kat Facebook, ni saya dah rasa nampak kat Facebook, ada benda-benda yang sangat macam tiba-tiba komen negatif ataupun dia post benda-benda negatif, dia jadi macam, aku tak boleh tengok lah, aku tak boleh dengar lah benda ni, rasa macam semak sangat sir. So saya akan avoid benda-benda macam tu. Saya akan avoid benda macam tu, maksudnya saya mungkin unfollow dia. Saya bukan block dia, bukan, saya just unfollow saja. Dia still boleh tengok saya punya komen semualah. Okay, sebab apa? Saya tak nak benda tu tengang-nyang dalam saya punya kepala. Dia jadi kalau korang betul-betul dapat benda ni, korang akan rasa kalau bila ada orang cakap negatif, dia rasa macam lain sangat kepala ni. Saya dah rasa benda tu. Okay, dan berikutnya yang terakhir adalah support system. Support system kan. Kalau you rasa down, jumpa orang yang betul. Okay, saya selalu jumpa orang betul, terutamanya terutama orang sering kita lah kan. Jumpa apa yang kita nak, kadang-kadang nak nasihat, nak sokong kita kan. Okay, saya jumpa orang, saya ceritalah masalah saya nak support dia. Tapi jangan rasa terkejut kalau orang yang tegur kita tu, dia tak support kita pun. Sebab apa? Apa yang kita nak tu salah bagi mata dia. Salah sebenarnya. Maksud saya kat sini, kita ingat kita rasa betul, tapi sebenarnya salah. Orang tu akan bagi tahu, minta maaf, aku bukan tak nak sokong kau, tak nak apa. Cumanya apa yang kau buat ni salah sebenarnya, minta maaf. Saya dah kena dah macam tu. Saya kena dengan bos Martin, kena dengan bos Fizi, dua orang tu. Saya kalau kadang-kadang ada cerita dengan dia, saya nak dia orang sokong saya. Tapi benda ni tak jadi. Dia orang ni baik saya, kau tak boleh macam ni Syah, kau kena macam ni. Tu antaranya lah support system tu tadi. Masa saya di agent mula-mula lah. Maksudnya agent mula-mula kan kita tak ada ilmu sangat. Kita masih ada negatif-negatif tu lagi. So saya kena jumpa orang yang betul. Okay, so next. Next. Tak boleh. Sekejap ada technical sikit. Sebelum tu kalau ada soalan, apa-apa soalan, boleh tulis. Nanti saya akan bacakan, saya akan pick lah mana-mana soalan tu. So apa-apa yang saya ceritakan ni, mungkin boleh ingat sebab apa kita ada soalan di akhir nantilah. Okay, ataupun sekarang ni ada apa-apa soalan, saya boleh sementara nak adjust technical ni, boleh ada apa-apa soalan yang saya boleh bacakan. So maybe ada satu soalan ke daripada kita punya participant. Kalau ada any question yang nak tanya, boleh tanya. Ada ke? Soalan. Participant still ada lagi ke? Ada lagi Alright. So any question yang you all nak tanya, so boleh drop dalam chat room, alright, chat box tu. So boleh lah kalau nak tanya any question regarding business, macam mana dia buat ke apa kan. So boleh tanya dalam kita punya chat room. Belum lagi. Right, so belum ada any question lagi. Okay, so antara soalan yang terakhir lah. Okay, apa yang saya ceritakan tu, saya bukanlah yang terbaik, tapi saya sentiasa ingin melakukan yang terbaik. Apa yang saya ceritakan tu bukanlah nak tunjuk, hebatnya Syah ni, bukan. Tak ada. Saya just nak share sebagai saya seorang isteri. Saya faham macam mana ada anak kan. Kita nak handle anak, kita nak handle suami. Saya cerita apa pengalaman yang saya buat, apa yang saya buat untuk sampai saya sekarang ni. Walaupun kata bukanlah berjaya sepenuhnya, saya masih lagi merangkak untuk berjaya. Tapi alhamdulillah income saya growing daripada saya bekerja dulu. Saya dapat apa yang saya nak. Saya dah dapat sedikit apa yang saya nak. Walaupun bukanlah
full lagi saya dapat, tapi saya bekerja ke arah itu. Okay, saya bukanlah yang terbaik, tapi saya sentiasa ingin melakukan yang terbaik. Okay, kemudian next. Okay, saya berterima kasihlah sebenarnya, special thanks to bos-bos saya kat atas ni dan juga lady boss, terutama bos Zuhaimi, bos Abel, bos Martin, bos Lan, bos Fizi dan juga lady boss lah. Dua orang lady boss ni maknanya isteri kepada bos-bos kita ni lah. Okay, mereka ni lah yang sebenarnya banyak sangat mengajar saya. Banyak sangat mengajar daripada build diri saya lah sebenarnya, kenali diri saya, macam mana saya dulu. Bila saya tengok balik Facebook, saya throwback Facebook kan, saya rasa malu sangat dengan status saya. Serius, saya pernah macam tu kan. Mesti ada, korang malu sangat status korang kan. Saya dah nampak status tu, saya kata, ya Allah, negatifnya aku dulu. Saya padam tau. Malu sangat baca. Okay, saya delete saya punya status tu sebab sangat saya rasa macam ya Allah, pasal orang potong kereta saya pun saya marah sampai up status. Malu sangat saya rasa tau. Saya rasa macam ya Allah, negatifnya aku dulu. So sekarang ni orang-orang ni lah yang banyak mengajar saya. Okay, so lady boss dua orang ni tempat saya berkongsi luah perasaan untuk mak-mak lah, untuk mak-mak gegel-gegel ni kan. Untuk bos-bos ni banyak pada develop diri saya lah. Special thanks to dulu bos Martin, bos Lang dan bos Fizi ni saya kenal masa ejen lagi. So banyaklah benda yang dia mengajar saya. Okay, bos Zuhaimi saya takut sikit, dia garang lah, ayah-ayah garang sikit Okay, bos Abel ni adalah bos saya lah di Klang. Okay, so special thanks to diorang, terima kasih banyak-banyak tolong saya daripada dulu sampailah sekarang ni. Saya hargai semua jasa-jasa bos-bos saya dan juga lady boss. Dan juga tak lupa juga kepada ejen-ejen yang lain lah, kawan-kawan saya ni, menjatuh bangun kita orang macam mana, apa yang kita orang buat dulu sama-sama. Okay, so kemudian next. Okay, itu saja saya punya sharing malam ni. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Apa yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Yang buruk tu semua daripada saya. Saya bukanlah yang terbaik ya, saya kata tadi ya. Perkongsian saya ikhlas daripada hati. Apa yang saya buat, kalau rasa macam tak sesut dengan korang, buangkan. Kalau rasa yang okey bagi korang, korang ambil. Okay, itu saja. Alright, so thank you Syah. Okay, so before that, so kita ada question. So every question yang kita akan throw in ada hadiah. So pihak admin bermurah hati untuk sponsor hadiah pada malam ni. So kita nak tengok, is it slide yang guest speaker kita preview tadi, ada tak anyone yang aware? Okay, so saya buka untuk, boleh buka mic, right? Semua orang boleh buka mic. So kita akan reward pada mereka yang jawab dengan pantas lah. So Ejen boleh join ke? Ejen pun boleh. Okay, Tapi kita boleh bagi laluan kepada partisipan dulu lah. Okay. Tulis dalam chat, jawapan tulis dalam chat room. Kita buka first kepada yang kita punya guest dulu lah Kita punya yang bukan ejen dulu. Dan kalau tak dapat jawab baru kita open lah. Okay, tulis kat chat room Bersedia semua Okay, ready Kita ada few soalan. Soalan pertama. Okay. Bila tarikh lahir dia? Tidak tujuh. Ayo. Screenshot. Sudah. 1986. Sudah orang jawab. Soalan jawab siapa ni? Adik-beradik. Siapa yang awal dulu? Apa soal? Awal dulu. Dalila. Dalila siapa? Okay, kan ready Alright, so kita dah ada pemenang. Admin tolong take note pemenang. Okay. Ramai yang memang ambil tahu dia punya birthday. Okay. Dia dah bagi hint tadi. MC tahu tak? Saya pun tak tahu birthday dia bila. Itulah. Nanti kalau ingat kena bagi hadiah lah. Elok lah tak ingat. Okay. Alright, next question nombor 2. Question nombor 2 soalan nombor 2. Okay, berapa jumlah adik-beradik dia? Alah, nak jawab. 5. Mestilah adik-beradik dia jawab. Tak ada adik-beradik dia. 7. Dalila nak jawab.
Dalila Dalila dah jawab tadi. So kita buka. Dalila tolong bagi peluang kat orang lain dia. Jangan kat orang lain. Memang minat kat Aisyah. Sangat aku minat Kak Syah ni. Amira. Dia- Amira. Dia ramai Okay, adik-beradik. so, bonus question. Itu bonus question. Ni kita masuk yang deep sikit. Okay. So, kenapa, apa yang membuatkan guest speaker kita ni, Syah ni lah, decide untuk jadi ejen takaful? Yang ejen pun berebut jawab. Thank you, ejen. Hebat. Nur Almira. Nur Almira tu bukan ejen kan? Amira bukan. Amira dah jawab tengah. Okay, maafkan saya. Saya ingat dah Dato' Amira tadi. Mau nak marah. Right. So betul lah, anak yang suami sakit. Right. So itu one of the reason kenapa guest speaker kita ni decide untuk jadi ejen takaful. So waktu dia share dulu, orang tanyalah kenapa nak jadi ejen takaful. Dia cakap sebab dia nak tolong ramai orang. Saya lah orang yang pertama paling gelak lah. Dia cakap ya je reason ni kan. Dia keep on sharing macam tu, genuine lah. Alright, so setiap orang yang join business ni, niat dia tak sama. Okay. So niat dia tak sama kenapa dia buat business ni. Lagi soalan boleh dia nak lagi kita bagi. Alright. Next question is, nyatakan salah satu destinasi percutian yang disponsor oleh Prudential. Yang guest speaker Beijing. Okay. Yang disponsor oleh Prudential untuk kita punya guest speaker ni. Cik nak jawab. Oh, bagus lah. Semua alert lah. Bagus lah. So kita ada few winner kat sini. So jangan risau pemenang. Pada mereka yang pemenang, admin nanti akan take note nama anda. So that's why tadi kita suruh tulis nama lah. So bukan saja nak suruh edit tukar nama. So admin nanti akan take out awak punya nama dan dia akan PM lah. Tak tahu tapi mana apa. Yang dia bagi. Okay. So last question. Okay, last question Nyatakan dua sebab kenapa guest speaker ni terus kekal dalam industri takaful ni. Dua sebab. Siapa yang nak jawab tu kena letak 1, 2. Apa jawapan? Dia ada banyak sebab. Positif circle. Huawei tukar nama lu Huawei. Takut kita hantar ke Huawei nanti. Grow income, ada kematian dan kelahiran. Okay. Boleh teruskan mencuba. Okay. Support system. Kita nak 2 jawapan. Tak nak juga. boleh cuba nasib. Sebab hadiah banyak hadiah yang Macam lambat dia jawab. mewah atau tidak hadiah tu dia bergantung kepada admin punya ni lah. Admin punya bajet lah. Okay. So kita dah ada pemenang Alright. So kita dah ada pemenang yang menjawab soalan tu. Okay. Support system and change. Okay. Alright. So dalam skema jawapan dia, nanti admin yang akan take out jawapan tu. Right. So yang daripada pemerhatian saya ni, kita dah ada pemenang lah. Alright. So next is, kita open question. Open question kepada guest speaker kita yang dia dah penat tadi, berapa slide dah ada review tadi kan. Any question related to business? Ada tak? Tak ada ke? Tak ada question. Semua orang kata apa, dia punya penerangan dia semua jelas lah, faham. Right? So kita sangat right? So macam mana nak create Ada soalan? diri. Ada soalan. Right? So kita soalan untuk guest speaker kita, macam mana nak create confident dalam diri. So boleh tak guest speaker kita jawab?
Confident Confident ni dia macam ni tau. Macam mana saya create confident tu? Saya buat je. Okay? Dia macam awal-awal ni saya nak jumpa orang, memang saya takut. Dan tipulah saya tak takut. Walaupun dulu saya kerja ala-ala bos-bos kan. Bila jumpa orang ni, saya memang kecil perut. Tapi macam mana saya boleh create confident? Saya jumpa ramai orang. Orang pertama saya akan buat silap. Orang kedua saya akan buat silap. Orang ketiga pun akan buat silap. Tapi bila saya jumpa orang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-10 orang, ke-20, 20 orang, ke-100 orang, lama-lama confident tu akan datang sendiri. You nak pergi mana-mana pun, you nak tegur orang confident. Biasa je. Tak perlu dibuat-buat. Aku nak tegur dia lah. Tak ada. Dia akan confident tu akan datang sendiri. Don't worry. Benda tu kita akan ajar slowly lah kalau masuk kelas nanti. Okay? Menjawab Mute. Ipin mute tu. Dia perhatikan saya rupanya. Alright. So menjawab soalan. Terima kasih. Harap menjawab soalan. So confident ni ya biasalah. Ni penyakit ejen baru. Dia punya takut tu sampai dia suka belajar je instead of dia kena buat. Business ni very simple. You tak perlu tahu semua benda baru you nak buat. You buat dulu. Dan baru you akan tahu semua benda. Business ni macam tu. Okay. And ada satu question. Ada orang PM. Apa cabaran yang terbesar sepanjang jadi ejen? Okay. So, cabaran terbesar saya bila jadi ejen ni ialah kita hilang income lah. Okay, income kerja lama saya hilang. Habis, drop, kosong. So macam mana saya nak build saya balik macam income? Itu tadi saya ceritakan tadi kan, macam mana kan? So itu cabaran paling besar saya. Macam mana saya nak dapatkan balik income saya? Macam mana saya dapatkan balik income saya melebihi income yang lama? Kan? Saya nak ni lawan gaji lama saya sebabnya kalau gaji sama je, baik saya bekerja saja kan? So saya nak income saya growth, positive growth. Okay, dapat So saya punya cabaran terbesar dia adalah income saya drop langsung lah, kosong. Okay. Right. So itu cabaran kita punya guest speaker. Okay. So setiap ejen saya percaya dia ada cabaran dia masing-masing. Macam saya, cabaran saya ni pemalu. Okay, saya ni pemalu. So pemalu tu ego lah. Right. So macam mana you nak lawan awak punya ego? Itu cabaran saya. So ni kita nak lawan kita punya ego. Macam Syah tadi share kan. Dia sebelum ni secretary. Betul kan saya sebut. So lepas tu nak kena pergi duduk depan bank. Nampak tak? Itu benda yang ada orang okey je duduk depan bank, tak ada masalah. Dia memang suka duduk depan bank, bagi flyer. Ada orang dia malu. So saya salah seorang orang tu lah. Saya malu. Okay. So macam mana saya overcome benda tu? You kena clear, you buat business ni untuk apa? Itu paling penting. Right? So bila you tahu you buat business ni untuk apa dan untuk siapa, slowly malu tu akan hilang. Ego tu akan turun. Right? So next question. Ada lagi question? Ada. Alright. So sekejap saya bacakan soalan daripada Fatana. Selain buat dan buat Kak Syah berbelanja banyak tak untuk gain keyakinan? Saya tak faham soalan tu. Salah tu. Okay. Selain buat Kak Syah berbelanja banyak tak untuk gain keyakinan? Maksud saya macam berbeli barang untuk, macam mana nak cakap? Kadang-kadang kita ada cara nak dari kita punya appearance tu untuk kita gain keyakinan kita. Grooming. Okay, grooming lah. Grooming, yes. Saya suka ni. Okay, kalau saya tengok saya dulu dengan sekarang banyak sangat perubahan. Serius, kau tengok gambar sendiri apa benda aku pakai ni, ya Allah, secretary tapi kan. Tapi bila you dah kerja jadi agent, don't worry, tiba-tiba akan change. Sebab apa? You tengok orang sekeliling you. You akan tengok orang sekeliling you macam mana pakaian dia, macam mana dia pakai, macam ni, macam ni. Dalam masa yang sama, ini yang the beauty of this business. Kita akan ajar grooming. Sampailah saat sekarang ni, saya kalau buat grooming, saya akan ajar.
Sebab apa? Kita perhatikan orang kan. Saya dulu betul kalau tengok gambar saya dulu, ya Allah apa yang aku pakai ni, tudung macam ni, baju macam ni kan. Tapi bila dah jadi agent, kita kena tukarlah appearance kita kan. Sebab apa? Kadang-kadang kita cakap don't judge a book by its cover. Tapi sekarang orang judge a book by its cover. Orang tengok appearance kita dulu. Kalau jumpalah agent orang pakai selekeh lah, pakai selipar, dengan orang jumpa agent pakai smart-smart, kita pilih mana? Kita fikir balik kan. Macam tu. So appearance penting lah sebenarnya. So macam mana saya buat tu, saya tengok orang keliling kita. Macam mana? Macam mana dia punya pakaian? Macam ni. Dia pakai handbag macam mana? Macam ni. Sampai tak? Tu untuk kepuasan hati kita lah. Okay, menjawab Menjawab, thank you. Nanti kita ada kelas. Kelas grooming. So boleh masuk kelas grooming. Agent ni kelas grooming pun dia akan ajar. Pergi appointment, nak duduk dekat kerusi mana pun dia akan beritahu. Meja makan ada 4 kerusi, kita akan ajar awak perlu duduk kat kerusi mana. Itu pun sampai to that extent kita akan ajar. Okay. So next question is takut is the best word. It's okay. Selama saya buat bisnes ni 7 tahun, belum lagi kena apa-apa ancaman lah. Tak perlu takut. Alright. So next. Yang tu statement ke question? Statement kot. Alright. Berapa lama Kak Syah ambil masa nak adapt dengan nak manage kerja and family? Soalan daripada Mira. Mira. Alright. Okay, berapa lama masa nak adapt sampai sekarang ni saya masih lagi belajar. Okay. Untuk proses belajar tu saya kena hari-hari kena buat kan. Masa mula-mula memang saya tak ada idea macam mana saya nak buat kan. Tapi kita belajarlah. Macam mana kadang-kadang cara apa secepat. Even saya belajar macam mana saya nak cepatkan masa saya belajar untuk macam contoh masak. Macam nak singkatkan. Saya Google. Macam mana saya nak singkatkan masa. Okay. Dari situ sampailah sekarang saya masih belajar. Saya takkan berhenti bentuk belajar lah. Berapa lama masanya saya sentiasa akan belajar. Tiada masa. Tiada limit time. Saya sentiasa hari-hari akan jadikan benda tu macam apa saya nak apa panggil nak sentiasa upgrade. Overcome benda tu saya nak upgrade. Saya tak nak asyik masak yang tu je kan. Saya nak upgrade sikit. Macam mana? Macam itulah. Menjawab tak saya? Ke ada tak berapa faham? Menjawab. Right? Saya akan sentiasa belajar. Alright. So thank you. So kita akan pick last 2 question. Alright. So kita running out of time. Okay. Ni common question lah. Macam mana berhadapan dengan orang yang reject approach agent? Malu tak? Macam mana nak handle situasi tu? Okay. So rejection sebenarnya bisnes kita memang rejection business. Apa-apa bisnes pun kadang memang ada rejection. Orang tak nak ambil macam mana kita nak ni. Don't worry. Jangan risau benda tu. Masuk kelas kita akan ajar macam mana nak handle. Okay. Saya tak nak jawab sekarang. Kita jawab nanti dalam kelas. Okay. So don't worry benda tu. Saya pun kena. Macam mana reject. Kita akan terima rejection. Kadang sampai flyers kena konyol. Ada. Okay. Tapi macam mana di handle tu. Kita akan ceritakan macam-macam cerita. Masuk dalam kelas. Okay. Menjawab sikit je kan. Saya bagi ni je kan. Okay, join kelas kita. InsyaAllah semua kita akan ajar. Alright. So saya share experience sikit. Malu ke tak kena reject. Malu tu normal. Macam saya cakap tadi, saya ni memang pemalu. Tapi the best part is kita punya support system. Buddy. Contoh kalau kita buat direct approach kan. So client reject. Lepas tu kita gelak. Tengok kawan kita pun gelak dengan kita. So kita lupakan benda tu. So belajar. So bila kita buat salah, kawan tengok, kawan tegur. Kau tak boleh buat sini, kau buat sini. Okay, cuba buat macam ni. So bila buat, berhasil. Right? So tak perlu takut pun bisnes ni sebab kita takkan alone. Right? Kita tak buat seorang-seorang. Kita buat in the team. So nanti kita akan ajar. Right? So last question is, macam mana nak tahu kita ni layak ke tak jadi ejen? Sebab kita dari bidang lain tiba-tiba nak keluar dari kotak yang kita sendiri create kan. Boleh faham tak? Boleh faham? Faham sis? Okay. Okay. Layak tak jadi ejen? Semua orang layak. Okay. You never try and you never know kalau you tak try. Kan? So macam mana pun you kena try dulu.
Baru tahu macam mana. Saya pun tak pernah ada langsung terniat nak jadi ejen. Okay. Tapi apa yang bawakan saya jadi ejen? Tadilah suami saya sakit kan. Bila saya dah masuk, barulah saya tahu. Okay, macam ni. Okay, semua orang layak. Don't worry. Jangan cakap aku tak layak lah, aku tak pandai cakap lah. Don't worry, tak pandai cakap pun kita ajar ABC. Don't worry, masuk je kelas. Okay, aku malu lah. Don't worry, kita ajar macam mana tak malu. Apa lagi nak? Tak pandai nak jumpa klien, nak cakap apa, kalau dia reject dia pula kita macam mana? Jangan risau, semua tu kita akan ajar. Soalan kedua, pernah tak rasa give up sebab rasa susah nak cek klien? Saya pegang 3 perkara lah kan. Kena ingat 3 perkara ni lah, pegang-pegang lah. Ingat 3 perkara. Kita bila meninggal akan tinggalkan 3 benda kan. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah majariah kan. Ilmu yang bermanfaat. Bila saya jumpa orang, dia tu pernah juga rasa susah nak cek klien kan. Saya jumpa orang, tak semestinya kita close. 10 orang kita jumpa, mungkin baru 1-2 je yang close. Okay? Tapi yang tak close tu saya akan cakap, okay tak apa, aku share ni supaya kalau kata-kata tak close pun, aku dah bagi ilmu kat dia. Aku dah share ilmu dengan dia. Bila dia share dengan orang lain, so ilmu tu akan bersangkut-sangkut dengan orang lain. Bila saya cerita ke kamu tentang hibah, bila saya cerita tentang hibah, orang kata, oh macam tu ke Syah? Saya rasa sangat-sangat rasa happy sangat sebab saya dapat bagi satu ilmu. Okay? Walaupun saya tak mengharapkan, sebab niat saya pergi sana, saya nak share. Okay? Bila dah share, close tak close, itu Allah yang pegang hati dia. Okay? Tapi niat saya nak share dengan dia. Okay, share sepenuh hati. Kalau tak close, okay tak apa, itu bukan rezeki saya. Tapi saya dah share ilmu. Ilmu tu supaya bermanfaat, dia bagi pada orang lain. Okay, ingat tu je. Menjawab ya sis? Alright. So thank you semua. So soal layak tak layak ni dia bukan isu lah. Soal dia buat je. So kalau nak kira layak, saya dulu ni mekanik. Tak ada orang kata skill untuk interact dengan orang. Interact dengan kereta boleh lah. Kalau nak sembang macam kita, insyaAllah kita boleh sembang. Tapi Alhamdulillah, sedar tak sedar, tahun ke-7. So daripada mekanik, jadi ejen takaful. So boleh, tak ada masalah. Skills kita akan ajar macam mana buat. So the best part is, besok kita akan ada kelas. So besok kita akan ada kelas dekat office Kelang. Right, office kita dekat Kelang. So boleh refer to introducer masing-masing. Kalau nak attend, ini. So katalah kalau ada kekangan jauh, boleh join kita punya Zoom. Kita akan buka 2 platform. Satu actual dan satu by Zoom lah. Tapi kalau nak rasa orang kata apa, suasana belajar lebih feel. So anda semua dijemput hadir ke office kelas besok pagi pada pukul 9 pagi. Right? So, kita akan buka kelas besok pukul 9 pagi. So don't worry, ramai kawan-kawan yang dalam ni pun akan hadir. Okay, so semua akan hadir. So kita punya session coaching is every Saturday morning, Ahad pagi pukul 9 dan Rabu malam pukul 9 malam. Right? So pada mereka yang nak datang pada hari esok, so boleh refer introducer masing-masing untuk dapatkan location. Okay, so this is our last session. Our last session is open video. Sebab kita nak ambil gambar. Okay. So pada yang tak open video, rugilah gambar you all tak masuk. Right. So jom kita open video sama-sama untuk kita ambil gambar. So setting dulu, cun-cun. Right. So admin ready ke? Nak snap foto? Sekejap Hai, dia nyaut. Admin tengah. Oh, okay. Okay, semua senyum. Okay, senyum. Admin ready 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Okay.